A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari ini, pada waktu hari Selasa ini, hari puasalah tarwiyah. Hari ini puasa tarwiyah, insya-Allah. Besok Arafah, insya-Allah. Siapa hari ini Allah SWT rezekikan untuk puasa, puasalah, insya-Allah. Tapi janganlah kita puasa kerana untuk menunjuk, tidak. Puasalah kerana di atas, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari ini, insya-Allah, pada waktu hari ini saya akan berceritakan tentang apa, saya akan bahaskan tentang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah ini ialah tidak sepertinya, ujian Allah ini tidak semestinya kepada orang baik, tidak. Tetapi ujian Allah ni kepada semua orang. Ujian dengan anak-anak, ujian dengan suami isteri, ujian dengan harta, ujian dengan kekayaan, ujian dengan miskin. Itulah ujian. Ujian ni pula ialah satu macam kita hadap perasaan, macam kita dekat, macam kita hadap perasaan. Begitulah ujian. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan ujian kesakitan, ujian kekayaan. Macam mana kali itu ialah dengan, maksudnya bila mana ujian kekayaan ini ialah Allah uji kita dengan kita banyak duit, dengan kita ada berjuta-juta duit kita. Maka sabar itu, kalau kita lalai, maka janganlah sampaikan begitu saja. Kita kenalah maksudnya iaitu ujian bagi kita lah. Maksudnya, adakah kita kuat tak? Adakah kita masih lalai tak dengan Allah SWT? Ingatlah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Apakah maksudnya? Dan demi sesungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan merasai kelaparan, dengan berlakunya kekurangannya daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kemuliaan Allah SWT, dan kepada Allah SWT jualah kami kembali. Kita ini datang daripada Allah, kita pun kembali juga dari Allah satu masa nanti. Ingatlah bahawasanya kita tak tahu bila mana kita kembali dari Allah ini. Sampai bila masa itu kita boleh kembali dengan apa? Mata yang tertutup. Mata yang tertutup tak akan buka sampailah bila-bila. Bila mana kita kembali ini, janganlah kita kembali dengan dosa, kembalilah dengan kesucian, kembalilah dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kemuliaan yang Allah suka kepada kita lah, insya-Allah. Dan juga ujian berbentuk musibah dan kesusahan. Ujian ini memang kita rasa nak putus asa, tapi jangan. Kenapa? Kalau Allah masih ujian kamu, Allah masih uji kamu, maksudnya Allah masih sayang kamu, insya-Allah. Bila mana dah sampai satu tahap kamu sudah dapat istidraj, itu maksudnya Allah bagi rahmat, tetapi Allah tidak pandang kepada seseorang. Jangan sampai macam tu. Biarlah orang tidak sayang kita, biarlah orang tidak cinta kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang cinta kita, insya-Allah. Dan juga ujian membentuk musibah ini
kecacatan anggota badan. Siapa yang hari ini rasa dia penuh dengan dengan apa cacat dekat anggota badan dia, janganlah kita rasa putus asa. Bila mana orang hari ini hina kita, kita ni tidaklah sempurna, kita ini orang yang kurang upaya, janganlah kita putus asa. Kenapa? Ingatlah bahawasanya orang yang sakit, orang yang bila mana orang yang tidak ada kurang upaya, insya-Allah Allah akan masukkan di dalam syurga. Seperti mana orang yang kurang daya upaya, seperti mana orang yang kurang waras, orang kata yang kedua, bankrupt dalam perniagaan. Contoh macam mana? Ujian, tiba-tiba kita sudah berniaga sudah 10 juta, 10,000 dah kita berniaga, tetapi satu masa tu Allah tarik semua sekali. Itu namanya ujian. Janganlah kita sedih. Yang pasti akan datang, pasti juga akan kembali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bencana dalam seperti kemarau, taufan, banjir dan gempa bumi. Ingatlah pada waktu akhir zaman ini akan jadinya gempa bumi, akan jadinya banjir, akan jadinya kemarau. Bila mana itulah kita ini sebagai umat Islam, maka bersabarlah dalam ujian, insya-Allah. Bila mana kita ada iman dan amal, insya-Allah kita boleh kata Allahumma as-sabirin, dan Allah bersama dengan orang Innallah ataupun Allah, yang itulah Allah bersama dengan orang yang bersabar lah, insya-Allah. Sabarlah kita menghadapi ujian. Bila mana hari ini orang yang suami ataupun anak-anak dia yang telah meninggalkan dia, ataupun yang telah sakit, maka janganlah kita putus asa sebagai manusia, yakni hamba Allah SWT. Ingatlah, selagi kita ada Islam, selagi kita ada Allah, jagalah Allah elok-elok. Jangan hampakan Allah, janganlah hampakan kekasih yang Maha Satu. Dan itulah bila mana kebakaran, bila mana hari ini kita tengok dekat Malaysia ini ada kebakaran yang dekat rumah-rumah tiba-tiba terbakar. Lepas tu tiba-tiba meletup rumah tu. Maka kita berharap dengan Allah, ya Allah, manakah lagi janganlah kita doa dengan Allah buatlah kita marah Allah. Jangan. Ya, contoh kita doa dengan Allah, ya Allah, kenapa engkau doa aku macam ni? Jangan macam tu. Katalah, ya Allah, maafkanlah aku kalau aku ada buat salah kepada engkau, ya Allah. Kalau Allah duga macam tu, kita doalah macam tu. Kalau kita ada tersilap salah, kadang-kadang Allah tegur, ya Allah, Allah ada dengan kita. Buat apa kita nak sedih? La tahzan, innallaha ma'an. Maka Allah ni sentiasa ada dengan orang yang dekat dengan dia. Lagi bertambah dekat, insya-Allah Allah akan bertambah dekat dengan dia. Bila mana ujian kemiskinan, hari ini orang yang fakir miskin, janganlah ingat dia hina di mata orang, tapi janganlah ingat dia hina di mata orang lain. Tetapi ingat bahawasanya bila wahai orang-orang yang susah, maksudnya orang yang tiada kemampuan seperti mana orang-orang yang kaya raya, janganlah kamu ingat kamu tu hina. Tidak, kamu tidak hina pun. Kalau kamu waktu miskin ni lah, waktu kamu susah ni lah, kamu beribadah kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi kamu segala apa yang kamu nak. Tapi ingat, jangan lalai, itu saja. Jangan lalai dengan hidup ini. Sesungguhnya bila mana kita lalai, kita sudah termasuk dalam golongan-golongan yang kerugian sebenarnya. Lepas tu dengan penyakit, hari ini siapa yang hari ni keluarga dia salah satu ada penyakit kecil manis, maka doakanlah dia. InsyaAllah salah satu keluarga tu, bila mana orang itu, bila mana contoh atuk kita jauh, contoh kita dekat Kedah, atuk kita dekat, ataupun mak ayah kita lah dekat Pahang, contoh kita waktu tu boleh datang ziarah. Contoh
kita datang sejarah. Kenapa akan ada 70,000 ataupun 700,000 malaikat yang akan doakan kamu lah. InsyaAllah bila mana hari ini, maka waktu sakit pula 4 malaikat yang akan datang dekat kamu. Ini orang yang sakit. Apatah lagi orang yang sejarah, orang yang sakit itu 70,000 tak sajalah ataupun 700,000 malaikat lah, insya-Allah. Maka itu saja. Maka itulah kita kenalah mendapat ujian ni dengan ketabahan, dengan keimanan. InsyaAllah boleh. Ikutlah cara Sumayyah. Macam mana Sumayyah dulu kena uji oleh Allah. Dia kena bunuh dengan Abu Jahal atau Abu Lahab macam tu. Tapi iman dia masih ada dalam dada, insya-Allah. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahqaf, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar bala فهل يهلك إلا القوم الفاسقين. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Allah kata apa? Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Maka itulah yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati daripada kalangan Rasul-Rasul yang terdahulu daripadamu. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu. Sesungguhnya pada hari mereka melihat azab yang diancamkan, mereka berasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup bagi tidak dibinasakan melainkan kamu yang fasik. Maka Allah dalam cerita dalam surah Al-Ahqaf ni, Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi contoh macam Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa lah contoh. Dan juga bila mana itu kita kena bersabar. Apa maksudnya? Bila mana Rasul Ulul Azmi ni dulu memang akan ada orang yang menentang agama Allah, tapi Rasul buat apa? Rasul pun bersabar sajalah. Kenapa? Ingatlah bahawasanya kita janganlah bila mana orang Islam, kita duduklah dalam Islam. Bertaubatlah hari ini kalau kita sedang bermaksiat walaupun Islam, tapi kita boleh bertaubat, kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah Allah itu baik, Allah itu adil. Janganlah kita kata Allah tu tak adil. Sebenarnya Allah tu adil, Allah tu baik. Maka itulah cara menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah sentiasa bersabar dan tabah menghadapi ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala kena bersabar, kenalah tabah dalam menghadapi ujian. Memang benar hari ini kita payah nak bersabar, tapi ingat bila mana kamu bersabar, insya-Allah Allah akan bagi kamu syurga. Bila mana kamu bersabarlah, Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak mudah berputus asa dan rasa kecewa kepada Allah, kepada ujian yang Allah bagi ini. Tidak pernah rasa kecewa, tidak pernah rasa marah kepada Allah, tidak pernah. Maka kita kena bersabar. Maka dalam hadapi ujian tu katalah, ya Allah, alhamdulillah kerana hari ini kau boleh uji aku. Kenapa kita kena cakap tu? Kerana Allah nak kita ingat dia. Kalau Allah uji kita, Allah nak kita ingat dia. Maksudnya Allah sayang kita. Jangan sampai Allah istidraj. Kita dah buat maksiat, kita dah mencuri, tapi kita masih lagi diberi Allah kekayaan, apa lagi, kesihatan yang sempurna. Jangan sampai macam tu sekali. Bahaya. Tak apalah, ujian lagi
ujian itu lagilah apa sebenarnya ujian ini pun dah okey daripada istidraj. Janganlah sampai istidraj, kita pun sudah itulah. Hendaklah berusaha menyelesaikan ujian dan yang menimpa. Bila mana hari ini setiap suami isteri, setiap keluarga mesti akan ada ujian. Bila mana hari ini ada dalam kalangan kita susah, kita kena selesaikan macam mana bekerja salah satunya, mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang Allah sukalah, rezeki yang betul-betul ditegeri oleh syariat Islam dengan rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini ialah kerja yang bertempatan dengan contoh bekerja gas, bekerja petronas. Tetapi kalau kita bekerja di kelab-kelab malam, ingatlah bahawasanya itu pekerjaan yang tidak sepatutnya kita kerja. Kita sebagai umat Islam bekerjalah di tempat-tempat yang selain maksiat. Itulah. Bila mana itu sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita dapat ujian ini, kita lah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bila kamu berdoa pada Allah, Allah akan sayang kamu. Allah nak dengar doa kamu sebenarnya. Allah tidak pernah sombong kepada kita, tetapi kita ni sebagai hamba, maka kita harus sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong kepada Allah. Dan juga tidak menyalahkan takdir ilahi semata-mata. Kadang-kadang orang ini bila mana sudah pun banyak ujian, kadang-kadang dia sudah, ya Allah, maksudnya dia marah Allah, dia caci maki Allah SWT. Bila mana ada orang macam tu, ingatlah bahawasanya kalau kamu marah Allah, tak boleh. Kalau kita sayang Allah SWT, maka kita kenalah buatlah apa yang disuruh. InsyaAllah. Maka dan juga kelebihan menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dikasihi, sayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang, betul macam saya kata tadi, Allah sayang. Bila mana Allah uji ni, dikira Allah sayanglah pada kita. Tapi kalau Allah dah istidraj, kita kena cepat-cepat bertaubat. Jangan sampai Allah istidraj, Allah sudah bagi kita rezeki tapi kita masih lagi buat jahat. Jangan macam tu, insya-Allah. Dan juga sentiasa tenang dalam menghadapi apa jua bentuk ujian lah. Sentiasa alhamdulillah, okey saja. Tidak rasa gelabah, tidak rasa gelisah dalam menghadapi ujian. Saya rasa Allah ada dalam hatiku, macam itulah, macam tu. Sentiasa senyum dalam menghadapi ujian. Boleh lagi bersembang, boleh lagi bercakap. Dan juga reda dan tawakal tu ala Allah. Macam mana? Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sentiasa reda, sentiasa tawakal kepada Allah. Segala apa yang ujian yang Allah bagi ini, sentiasa berserah pada Allah SWT. Berserah pada Allah SWT. InsyaAllah lah. Bila mana kita selalu berserah, kita selalu mengharapkan Allah, InsyaAllah hubungan kita masih rapat dengan Allah SWT. Segala musibah dapat selesaikan dengan baik. Bila mana kita kena ujian, maka kita boleh selesaikan dengan baik, dengan secara yang akhlak yang mulia. Janganlah kita menekan, janganlah kita selesaikan dengan akhlak yang tidak mulia. Jangan macam tu, insya-Allah. Bila mana itu hikmah di sebalik ujian Allah ialah untuk menunjukkan bahawa Allah SWT berkuasa secara mutlak kepada hamba. Allah berkuasa. Apabila hari ini orang dah banyak tidak percaya dengan Allah SWT, hari ini orang sebenarnya sudah pun ada yang percaya pada Allah, ada yang tidak percaya pada Allah SWT. Itulah Allah nak tunjukkan apakah Allah hari ini, kuasa Allah ni besar sebenarnya, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim. Dan juga supaya kita tingkat iman kita. Bila mana kita kena uji, maka kita akan sentiasa tingkat iman, takwaan kita. Maka itulah. Maka dan juga boleh bila mana kita kena ujian tu, kita rasa apakah maksudnya
kita bolehlah muhasabah, boleh bentuk balik diri kita, insya-Allah. Kita bentuk, ya Allah, maafkanlah aku salah, ya Allah. Macam tu. Jangan buruk sangka. Tak, maksudnya saya tidak adalah suruh buruk sangka, tidak. Tapi kita kenalah doalah pada Allah SWT, supaya lebih berhati-hati dalam tindakan pada masa akan datang. Kita kena berhati-hati dalam kita nak buat apa, dalam kita bicara, dalam kita berjalan. Kita kena berhati-hati. Kita takut apa yang kita buat tu ialah dosa. Kita takut tu je lah, insya-Allah. Dan juga bila mana kita dapat ujian ni, kena dah cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu sajalah pada waktu hari ini, insya-Allah. Maka yalah, saya akan bacakan selawat sikit, iaitu selawat ada kini lah. InsyaAllah sampai hari ini bolehlah dengar selawat ini, insyaAllah hati kamu tenang, bila kamu rindukan dengan Rasulullah. As-salatu wassalamun alaihi ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi anta wasilati, qallat hilati, adrikni duhai salamku serta salawat, pergilah bertemu perindu umat, nyatakan padanya rindu teramat, dariku pendosa mengharap syafaat. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syani waddaraji, atfatai ya jiratal alamin, ya wahailal judi wal karami. Dan juga insyaAllah itu sajalah saya nak bacakan hari ini. InsyaAllah kita tutupkan majlis kifarah dan juga surah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.